Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Alhamdulillah, tama-tama syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat peluang bertemu sekali lagi dalam majlis Al-Quran pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak pada Tia dan seluruh tim Rumah Ngaji Negeri Johor yang sangat komited untuk terus-menerus mengadakan proses untuk program ini berjalan, dan mudah-mudahan pada hari ini kita dapat meneruskan perjalanan kita mendekati Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kita akan lihat Nabi Sulaiman kali ini daripada surah Sad, surah yang ke-38, surah pada halaman 455 Al-Quran anda. Dan mari kita lihat ayat 30. Hari ini kita akan lihat pada ayat 30, 31, 32 dan 33. Hanya 4 ayat sahaja akan menjadi fokus kita pada hari ini. Ayat 30 sampailah pada ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami telah berikan, kurniakan sebagai pemberian yang besar kepada Daud Sulaiman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut Sulaiman itu ni'mal 'abd, hamba yang layak untuk dipuji. Dalam pertuturan bahasa Arab, bila seseorang itu menyebut ni'ma fulanin bin fulanin, maksudnya ia memang patut dipuji. Siapa? Sulaiman alaihi salam. Beliau bukan sekadar menjadi cahaya mata kepada Daud, tetapi pada Sulaiman itu ada karakter yang selayaknya baginda dipuji. Oleh siapa? Bukan hanya oleh ayahnya, tetapi oleh pembaca surah Sad, oleh kita pembaca Al-Quran. Maka fahamlah kita sebentar lagi Allah Ta'ala akan memaparkan kisah yang akan menghasilkan sebab-sebab untuk kita memuji Nabi Sulaiman. Kerana padanya ada satu sikap dan karakter yang mendidik kita. Innahu awwab. Beliau sangat-sangat kerap kembali pada Allah. Awwab maknanya raja'. Dia sangat kerap istighfar, sangat kerap memohon ampun pada Allah. Ada sahaja yang berlaku dalam kehidupannya sebagai pemerintah, dalam kehidupannya sebagai komander perang, dalam kehidupan baginda sebagai seorang rasul, ya, sebagai seorang rasul, ada sahaja, ya, keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan baginda beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri paling kurang 70 kali sehari Nabi beristighfar. Padahal mereka ini rasul. Nabi Sulaiman itu rasul tetapi awwab. Sangat kerap melakukan istighfar, sangat mudah kembali kepada Tuhannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maknanya apa? Menjadi sikap para rasul untuk selalu melihat apa yang aku dah buat. Apa yang aku dah buat. Biasanya seorang pemerintah, seorang ahli politik, dia punya bicaranya selalu bersangkut paut dengan wawasan. Kita mahu rakyat menjadi begini. Kita mahu negeri ini menjadi begini. Kita mahu negara ini menjadi begini. Beri saya 5 tahun. Ya, beri saya 10 tahun. Ini fasa yang pertama, alhamdulillah. Fasa yang kedua, esok saya datang selesaikan masalah anda wahai rakyat. Bicara ahli politik biasanya esok, lusa, tulat. Tetapi Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala kata, beliau adalah hamba yang patut dipuji. Maknanya apa? Kamu kena teladan ambil daripada Nabi Sulaiman. Dari aspek apa Nabi Sulaiman patut diambil teladan? Dia contoh hamba aku. Seorang hamba bukan sekadar memelihara solat fardunya pada awal waktu. Seorang hamba selepas solat dalam kehidupannya di pejabat,
dalam kehidupannya bersama dengan jiran, dalam kehidupannya dengan keluarga besar, dalam kehidupannya dengan jamaah, dalam kehidupannya dengan jawatan kuasa sesuatu NGO, dalam apa pun kehidupannya, apa yang berlaku, mesyuarat ke, ia beriadah ke, work from home ke, apa yang ditonton di televisyen ke, apa yang didengar di radio ke, semasa menunggang motosikal, semasa membawa kenderaan, melihat satu orang miskin, melihat satu orang kaya, apa pun yang berlaku di luar daripada solat menyebabkan dia istighfar. Bukan sekadar dia istighfar dalam solat. Bukan sekadar istighfar selepas solat. Kerana itu sangat official. Sedangkan agama ini adalah pendidikan kepada hati. Dia bukan program. Istighfar ni jangan kita menjadikan ia program. Semata-mata ia adalah kesedaran daripada hati, kita rasa bersalah pada benda yang dah jadi. Sama ada kebaikan atau keburukan, kita selalu menjadikan apa yang sudah terjadi sebagai sebab-sebab untuk astaghfirullah, aku lalai. Astaghfirullah, aku lupa. Jadi ini karakter Nabi Sulaiman yang menyebabkan beliau patut dipuji. Dan cerita sebentar lagi, ya, kata para ulama tafsir seperti Abdul Rahman Habban Nakah, kerana Allah sebut dua sifat pada ayat 30, ni'mal abdu, dan yang kedua awwab, innahu awwab. Maka sebab itu sebentar lagi ada dua kisah yang membabitkan Nabi Sulaiman. Kisah yang pertama akan mengajar kita makna ni'mal abdi, dan kisah yang kedua minggu depan yang membabitkan Nabi Sulaiman akan mengajar kita innahu awwab. Innahu awwab. Biasalah Al-Quran ni akak-akak makcik-makcik daripada Johor, daripada luar Johor, muqaddimah kisah Quran ni Allah Ta'ala akan bagi intro yang kena mengena dengan isi kandungan yang panjang lebar. Kalau mengabaikan muqaddimah, maka we didn't get the point apa yang Allah Ta'ala bakal sampaikan. Maka bila kita berinteraksi dengan kisah-kisah Quran, beri perhatian kepada muqaddimah. Beri perhatian kepada muqaddimah. Kerana muqaddimah memberikan kepada kita teaser. Dia menerangkan pada kita apa yang bakal Allah Ta'ala bicarakan. So Allah Ta'ala sebut dua sifat Nabi Sulaiman. Kerana itulah ada dua cerita sebentar lagi. Cerita yang pertama membabitkan baginda dengan kuda perang. Dan cerita itu bakal menjelaskan makna ni'mal abdu. Manakala kisah yang kedua, kisah baginda dengan sesuatu di atas arash. Iaitulah manusia, seorang manusia di atas arash, di atas singgahsana baginda, ya. Dan itu adalah kisah yang kedua yang mengajar sifat yang kedua, innahu awwab. Subhanallah. Okey. Jadi itu adalah ayat 30. Ayuh kita teruskan perjalanan kita kepada kisah yang pertama. Kisah yang kedua minggu depan. Sebab kita tak banyak masa, kita hanya nak fokus pada ayat 31, 32 dan 33. Itu saja nampak macam pendek saja bacaannya kan. Tetapi dia punya tadabbur, subhanallah, mendalam. Ya. Jadi kita fokus pada kisah yang pertama, dan kisah ini mengajar apa? Akak-akak semua mengajar ni'mal abdu. Apakah sifat seorang hamba? Satu orang yang mengatakan dia diciptakan sebagai hamba Allah. Apa patut saya buat? Satu orang yang melafazkan 17 kali sehari iyyaka na'bud. Ini adalah deklarasi pengumuman bahawasanya saya bersedia untuk memberikan komitmen sebagai hamba-Mu. Maka tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim, idh urida alaihi bil ashiyyis safinatul jiyad. Ingatlah satu peristiwa ketika dia Sulaiman dipertonton, dibentang, ditunjukkan kepadanya pada satu petang, iaitulah daripada waktu asar hingga ke waktu maghrib. Pada waktu itu, pada waktu berkenaan, dia telah diperlihatkan, didatangkan, dibentangkan dengan as-safinatul jiyad, iaitulah kuda perang. Ini saya pemudahkan. Mari saya huraikan daripada mana perkataan safinatul jiyad menyebabkan kita fahamnya sebagai kuda perang. As-safinat, kata para ulama tafsir, adalah merujuk kepada kuda yang mana apabila didatangkan kepada tuannya, 3 kaki atas tanah, 1 kaki akan menghasilkan debu. Maknanya satu kaki
akan geserkan tanah sebagai tanda persiapan untuk digunakan sebagai pentanda saya bersedia berkhidmat kepada Tuhan. Ya. Untuk lebih mudah faham beginilah. Kita ambil satu contoh kereta yang logonya logo kuda, iaitu kereta Ferrari. Anda dapat hadiah, katakan. Ya. Anda dapat hadiah kereta Ferrari. Jadi anda semasa dibawakan kepada anda kereta Ferrari berkenaan, dipersembahkan kepada anda hadiah anda, suami hadiahkan pada isteri, isteri hadiahkan pada suami kereta Ferrari. Jadi psikologinya untuk lebih rasa ia adalah hadiah, adalah bukan sekadar surprise kereta Ferrari diparking, terkejutnya isteri yang hanya guna motor saja sebelum ni tiba-tiba dapat Ferrari. Tapi untuk lebih menyebabkan perasaan isteri lebih seronok adalah anda persembahkan dalam keadaan enjin kereta itu hidup dan anda mainkan vroom 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 dia tu. Vroom vroom vroom. Itulah dia gambaran kereta yang sudah bersiap sedia untuk berbakti kepada tuannya. Gunakanlah saya, gunakanlah saya, gunakanlah saya diciptakan untuk memecut, saya diciptakan untuk berlumba. Itulah sifat kuda. As-safinat al-jiyad. Kalau anda belajar tajwid, maka asal perkataannya perkataan yang sama daripada jiyad pun berasal daripada perkataan yang sama, ajada, memperelok. Maknanya keadaan kuda berkenaan adalah keadaan yang sangat cantik, keadaan yang sangat cerdas, keadaan yang sangat gagah. Wallahu a'lam ada berapa ekor kuda, kita tak diberitahu, tetapi jumlahnya sangat banyak. Barangkali 20 ekor, barangkali 100 ekor, kita tak tahu. Nak katanya ayat 31, Nabi Sulaiman telah didatangkan dengan satu jenis kuda yang sangat rare, susah nak jumpa kat pasaran. Barangkali kaki tangannya menemui ataupun orang menghadiahkan. Hadiah ni kejap lagi boleh jadi rasuah. Maka orang wakafkan. Saya wakafkan kuda ini kepada pemerintah kerajaan Islam Palestin Nabi Sulaiman, supaya dengan kuda-kuda yang saya jaga begitu lama ini dapat digunakan untuk perjuangan Islam Nabi Sulaiman. Jadi barangkali ada orang wakafkan kuda ni kepada Nabi Sulaiman supaya dia boleh menggunakan kuda ini demi perjuangan. Okey, apa kegunaan kuda? Apa kegunaan kuda? Membantu pasukan muslimin memerangi kekufuran semasa bertempur dengan orang-orang kafir. Takkan nak guna unta, takkan nak guna lembu untuk berperang. Pergerakan yang pantas dan tangkas memerlukan kepada kuda, dan tidak semua kuda level dia sama. Ada kuda yang luar biasa, ada kuda yang benar-benar terlatih. Maka itulah sebaik-baik kuda, as-safinat al-jiyad, yang kebetulan Nabi Sulaiman bertemu dengannya. Okey, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alah, tertinggal lah pula dah dia punya kitab kat bawah. Minta maaf ya. Ada satu hadis Nabi, tak apalah. Yang tu sekadar huraian kepada As-Safinat Al-Jiyad, di mana Allah Ta'ala menjadikan, dalam hadis berkenaan lebih kurang mafhumnya adalah Allah Ta'ala telah menulis pada ubun-ubun kuda-kuda ni, semua kuda-kuda ni Allah Ta'ala telah menulis padanya al-khair sampai hari kiamat. Hadis Bukhari. Allah telah menulis pada kuda berkenaan anda takkan jumpa keburukan. Dia membawa kepada anda kebaikan sahaja. Ya, kebaikan dari sudut apa? Membantu anda untuk sampai ke satu destinasi dengan pantas. Allah telah menulis pada kuda, makhluk yang bernama kuda, al-khair. Al-khair, kebaikan. Hingga hari kiamat. Okey? Jadi pada waktu bila Nabi Sulaiman didatangkan kumpulan kuda ini, pada waktu Asyi. Pada waktu Asyi. Dan kebiasaannya bagi Nabi Sulaiman
Waktu Asyi ni baginda buat apa? Ini teka-teki. Siapa pelajar-pelajar saya rumah ngaji Johor boleh jawab. Asyi tadi saya dah bagi tahu waktu apa. Saya tak nak ulang. Tetapi apa yang kebiasaannya dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Berzikir. Akak tahu kat mana dia berzikir? Kak Rozi tahu kat mana? Ke siapa tadi yang beritahu? Kak Juriah tahu kat mana? Hajar. Bagus. Tepat. Tabik saya pada Hajar. Saya lengkapkan jawapan Hajah dengan dalil daripada surah yang sama, iaitulah ayat 18. Ada perkataan Asyi. Ayat 18, muka surat belakang 454. Iaitulah Daud telah mengajar anaknya lepas asar baca maksurat. Taklah. Maksurat tu sekarang. Lepas asar, menjelang matahari terbit, kena banyakkan mengingati Allah dan banyakkan bertasbih dan banyakkan membaca kitab ayah, kitab yang diturunkan kepada ayah, kitab Zabur dan kitab Taurat. Ayat 18 menunjukkan pada waktu menghampiri matahari terbenam dan pada waktu menghampiri matahari terbit, Nabi Daud selalu melakukan tasbih, dan bersama dengan Nabi Daud ada dua makhluk bertasbih dengan baginda, iaitulah gunung dan burung. Pendek kata, ada dua waktu Nabi Daud akan melakukan tasbih dan dia didik anak yang sama, perbuatan yang sama. Iaitulah sebelum ke pejabat dan selepas urusan pejabat, dalam bahasa hari ini nak mudah faham. Membanyakkan membaca maksurat kalau bahasa sunnahnya. Ya, waktu pagi, waktu petang, waktu subuh, lepas asar. Ia adalah waktu di mana kita bertasbih. Kita membanyakkan mengingati Allah. Sebab apa? Kita sudah tidak ada sebarang kesibukan dalam urusan-urusan kerja di pejabat. Dalam hal-hal kerja pejabat, kaum muslimin kena perform. Zikrullah pada waktu itu menjelma dalam bentuk kerja, amalan-amalan yang memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Jangan kerja selekeh, jangan kerja sambil lewa. Bab kerja betul-betul. Tetapi bila kamu selesai urusan kerja, orang panggil wal asri, innal insana lafi khusrin, lepas masa bekerja selesai, maka banyakkanlah mengingati Allah. Sebab urusan kerja dah selesai. Sebab ramai orang bila bekerja, hasil kerjanya merugikan. Wal asri, waktu asar, waktu yang sudah berlalu, itu tafsiran yang utamalah pada wal asri, bukan demi waktu asar. Itu tafsiran nombor 3, nombor 4 para ulama beri. Tetapi tafsir yang lebih utama, masa yang dah berlalu tadi tu. Wal asri, masa yang dah berlalu. Macam mana prestasi kamu? Mungkin bos puji kamu, tahniah. Tetapi ketua segala bos puji kamu ke tidak? Allah Ta'ala. Risaunya kerja yang kamu buat tadi merugikan. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Manusia ni rugi. Maka untuk mengelakkan kerugian, fa idza faraghta fansab. Sambung. Fa idza faraghta fansab. Sambung. Cemerlang, bagus. Ramai, masya-Allah. Wa ila rabbika farghab. Selesai office hour, kepada Allah kamu mengadu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa Nabi Ibrahim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amalan aku di office hour tadi. Terimalah amalan aku work from home tadi. So sekarang ni adalah waktu Nabi Sulaiman selesai urusan pemerintahan, seharusnya balik ke rumah, bertemu keluarga dan mengadakan sesi spiritual. Sesi me time. Aku dengan Tuhan. Tetapi Allah Ta'ala sebut apa tadi? Ni'mal abd. Beliau adalah sebaik-baik hamba. Maksudnya apa? Now, you will redefine apa erti slave. Menjadi hamba Allah, mengingati Allah, tidak memerlukan tempat-tempat tertentu. Dalam kisah sebelum Nabi Sulaiman, kalau akak-akak, makcik-makcik, hajah-hajah baca, kita akan bertemu dengan cerita Nabi Sulaiman. Siap ada ayat sajadah lagi pada ayat 24, di mana baginda Nabi Daud, ayahnya, berzikir di tempat khusus.
Ayah dia berzikir di tempat khusus. Sebab tu ada cerita 2 orang panjat mihrab. Ayat 21. Yang tu nanti kita bincanglah. Nak katanya ayahnya kalau hal-hal beribadat lepas asar, dia akan tinggalkan istana, dia masuk mihrab. Kalau masih ingat minggu lepas kita bincang tak pasal maharib. Kita bincangkan pasal maharib dan kita ambil satu tafsir, Qatadah kata masajid. So ada tempat khusus. Tetapi Allah Ta'ala sebut Nabi Sulaiman ini hamba yang mengajar kamu erti ibadah. Ibadah bukan hanya di tempat-tempat tertentu. Kamu tengok Nabi Sulaiman, dia sekarang berada di padang. Sebab mana ada kuda dibawa datang ke mihrab? Kuda mesti ada di ladang. Kuda mesti ada di padang. Jadi di padang sekalipun kamu boleh berzikir, boleh bertasbih. Jangan bataskan zikrullah hanya di masjid. Jangan batas zikrullah hanya dalam bulan Ramadan, hanya pada hari Jumaat, hanya pada malam Jumaat. Zikrullah seharusnya tidak terbatas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang berdiri, zikrullah. Qu'udan, duduk, zikrullah. Baring, zikrullah. Jadi ini makna ibadah dalam Islam. Dia tidak terbatas masa dan tempat. Kemudian, waktu asar, baginda dipertontonkan dengan kuda berkenaan. Lalu baginda melihat bagaimana ketangkasan kuda berkenaan. Nabi Sulaiman boleh menyerahkan urusan untuk interview staf baru namanya kuda yang nak berkhidmat pada perjuangan Islam ni. Baginda boleh serah hal-hal interview kepada orang nombor 2, nombor 3 baginda. Tetapi lihat ya integriti Nabi Sulaiman. Beliau boleh serah benda ni pada orang lain. Sebab nak cek kuda je pun bukan nak cek manusia nak jadi tentera. Tetapi beliau tak beri pada Menteri Pertahanan. Beliau sendiri melihat kuda-kuda berkenaan. Soalannya kenapa? Dia patut balik ke rumah untuk baca Taurat, untuk baca Zabur, untuk bertemu keluarga, barangkali. Tetapi kenapa dia kata, oh, ada calon baru nak berkhidmat kepada kerajaan Palestin dan mereka adalah kuda-kuda. Ayuh, tunjukkan pada saya kuda-kuda berkenaan. Saya sudi berikan masa saya yang sepatutnya saya dah ada di mihrab. Saya sepatutnya dah ada di rumah. Saya sepatutnya dah ada masa khusus. Tetapi tak mengapa. Saya akan berikan masa saya untuk melihat kuda-kuda ini. Terima kasih kepada yang mencadangkan kuda-kuda ini untuk menjadi tentera saya. Saya tak akan terima dengan mudah seseorang menjadi kaki tangan saya. Saya nak kamu tonjolkan potensinya depan mata saya. Tawaran ini tidak saya terima bulat-bulat. Saya Sulaiman yang telah kita kenali karakter beliau dalam cerita Malikatus Saba. Seorang yang sangat teliti, memikirkan dengan sangat mendalam sebelum melakukan apa-apa tindakan kepada kerajaan Sabak. Ya, burung huhuk dah lapor dengan sangat detail dan telah melaporkan dengan penuh integriti. Tetapi bagi Nabi Sulaiman, relax dah. Kita orang tak boleh percaya dengan cepat apa yang kau cerita. Kita orang akan semak terlebih dahulu. Jadi, Nabi Sulaiman seorang yang sangat teliti. Dan sampai ke satu tahap, dia sendiri interview. Quote in quote. Nak tengok kuda tu sendiri. Kamu kata dia safinat. Kamu kata dia jihad. Ayuh, tunjulkan depan saya kuda berkenaan. Lalu kuda berkenaan diperintahkan untuk berlari. Dan anda bayangkan depan mata anda 20 ekor kuda. Lari. Dan tiba-tiba pantas sampai sekelip mata hilang kuda-kuda tu daripada mata anda. Balaghah Quran menyebutnya seperti berikut. Hatta tawarat bil hijab. Hatta tawarat bil hijab. Maafkan saya lupa nak baca ayat ni penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Lalu Sulaiman berkata, sesungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku kepada kuda ini
iaitulah kebaikan, lebih daripada mengingati Tuhanku, sehingga matahari telah melindungi dirinya daripada tirai malam. Okey. Saya tak prefer terjemahan ini sebab saya ada tafsir yang saya rujuk, yang mana pendapat ahli tafsir berkenaan menjadi pendapat saya. Tetapi tak mengapalah untuk kefahaman pertama akak-akak, makcik-makcik semua, iaitulah Sulaiman alaihissalam telah berkata, kuda-kuda ni sangat saya suka, dan kesukaan saya pada kuda berkenaan menyebabkan saya terlupa yang saya tidak mengingati Tuhan saya. Itu terjemahan ayat ni. Dan sebenarnya itulah tafsiran yang pertama mazhab ahli-ahli tafsir yang kita hormati. Ya, bahkan banyak ahli tafsir mentafsirkan begitu. Ya. Okeylah. Saya. Baik tangan, Carlo Rino. Setuju dengan Kak Rozi. Kak, terima kasih banyak Kak kerana membantu saya untuk terus dapat pengajaran ayat ni. We get the point. Di mana mudahnya lalai manusia dengan pemberian yang Allah Ta'ala beri. Yang dia tak pernah dapat, tiba-tiba dia dapat. Sampai kefarduan dan kewajipannya untuk mengingati Allah, dia terlupa. Dan itulah tafsiran camp yang pertama daripada para ulama tafsir yang kita hormati. Iaitulah mereka mengaitkan ayat 32 ini di mana keasyikan Nabi Sulaiman, keseronokan Nabi Sulaiman melihat lumba kuda sampai terlupa untuk baginda menunaikan solat asar sedangkan maghrib sudah hampir. Tawarat bil hijab, matahari sudah nak bersembunyi di sebalik gunung. Matahari nak terbenam. Matahari dah nak terbenam. Menurut tafsiran yang pertama, mereka menyatakan Nabi Sulaiman terlupa nak menunaikan solat asar. Itu tafsiran yang pertama. Tetapi saya harap anda stay sampai pukul 3. Kita nak dengar tafsiran yang kedua, tafsiran alternatif. Ya, ini dunia tafsir. Dunia yang anda akan diberitahu pendapat-pendapat kepada ayat-ayat seperti ini yang kurang jelas. Ini adalah kategori ayat yang kurang jelas. Maka para ulama berusaha memikirkan apakah penjelasan ayat ini. Maka lahirlah pendapat A, pendapat B, pendapat C. Tugas kita selaku pelajar ilmu tafsir adalah melihat pendapat-pendapat ini, dan kalau saya dalam bidang ini, saya perlu menyaring dan memilih pendapat yang terkuat dan terbaik. Lalu, mari kita berikan kepada anda, ada tak pendapat kedua? Pendapat pertama kata apa? Ahbabtu hubbal khairi. Aku suka sangat al-khairi ini, yakni kuda. An zikri rabbi. Sehingga aku terlupa nak mengingati Tuhanku. Apa maksud zikri rabbi? Wa aqimis salata li zikri. Yakni salat asar. Itu pendapat yang pertama. Okey. Pendapat yang kedua adalah kritikan kepada pendapat yang pertama. Juga dilakukan oleh para ulama yang benar-benar berusaha untuk mengelakkan sebarang fitnah kepada Nabi yang maksum. Ini dasar nombor satu, pendapat alternatif. Iaitulah, mana mungkin seorang Rasul meninggalkan solat asar kalau solat asar sudah ada pada syariat Bani Israel. Kita tak tahu adakah syariat Bani Israel dah ada solat asar. Yang kita tahu memang ada zikrullah selepas subuh, selepas asar, berdasarkan dalil daripada Quran sendiri. Tetapi solat fardu asar kita tak tahu. Dan fardukah solat lepas asar dalam syariat Bani Israel terdahulu, kita tak tahu. Tetapi katakan sudah ada sembahyang asar,
Mana mungkin seorang Rasul yang maksum meninggalkan dengan sengaja kerana tengok lumba kuda. Meninggalkan solat asar kerana tengok lumba kuda. Jadi ini nombor satu pencerahan daripada pendapat alternatif. Dan itulah pun pendapat saya. Pendapat yang kedua ini juga menyebut, poin yang kedua, ayat ini memaparkan perasaan cinta Nabi Sulaiman kepada Allah dengan melihat kuda. Bukannya sebaliknya, melihat kuda sampai lupakan Allah. Faham Ahbabtu, aku telah dicampakkan rasa cinta kepada kebaikan kuda ini kerana aku mengingati Tuhanku. Saya ulang terjemahan alternatif. Ahbabtu, tiada sebarang keraguan. Ada satu perasaan datang ke dalam hatiku bila tengok kuda ni. Aku sangat suka kepada kebaikan kuda ni. Ingat ya, Allah sebut al-khairi. Allah tak sebut al-khayli. Salah baca, salah makna. Kalau Nabi Sulaiman kata hubbal khayli, maka terbataslah pada kuda. Tetapi Nabi Sulaiman bukan kata aku suka tengok kuda ni. No. Nabi Sulaiman kata aku suka kebaikan daripada kuda ni. Apa kebaikan kuda ni? Bila aku tengoknya, aku melihat misi aku belum selesai. Apa dia misi aku? Kebaikan agama ini untuk seluruh manusia di dunia. Aku kena sebarkan agama ni di seluruh dunia. Agama ini penuh dengan kebaikan dan kuda ini adalah makhluk yang Allah tundukkan pada aku untuk aku gunakannya untuk menyebarkan agama. Dan bila aku tengok kuda ni yang sangat taat pada perintah aku suruh pergi utara, dia pergi utara. Aku suruh pergi selatan, dia pergi selatan. Dia tak penat, dia tak letih. Aku macam mana? Dia sangat taat dan tak pernah mengeluh dengan tuannya punya arahan. Aku macam mana dengan Tuhan aku? Jadi benar-benar kuda ni memuhasabah diri aku menurut pendapat ahli tafsir yang kedua. Adakah tuan-puan, akak-akak boleh beza dua pendapat ini? Tetapi kedua-duanya memberikan pengajaran. Betul tak? Dua-dua bagi pengajaran. Jadi kita hormati. Cuma tugas saya menyarankan pendapat yang terbaik. Tanpa kita mengenepikan, ya, tanpa kita mengecilkan besarnya kedudukan para ulama, imam-imam besar yang memberikan pendapat yang pertama. Jadi Nabi Sulaiman mengajar kita, kau tengok kuda pun kau boleh ingat Allah, bukan tengok Quran. Engkau baca suratul Adiyat, macam mana nak tadabbur surah Al-Adiyat kalau tak tengok kuda? Macam mana nak tadabbur surah Al-Adiyat kalau tak tengok kuda kat zoo negara? Kalau tak tengok kuda yang dimiliki oleh jiran sebelah rumah? Kalau tak pernah kau study pasal kuda, macam mana kau nak tadabbur surah Al-Adiyat? Wal 'adiyati dhabaha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a, innal insana li rabbih lakanud. Manusia mudah kufur. Manusia mudah tidak menghargai apa Tuhan beri. Manusia suka nak benda belum dapat. Jadi nampak tak pengajaran walaupun pendapat yang kedua diberikan pada anda petang ni? Ya. Itu hujah yang kedua. Macam mana kita faham ayat ni? Hujah yang ketiga, ya, yang menunjukkan ayat ini tidak memberikan sifat negatif kepada Nabi Sulaiman, ya, kerana kita kena habiskan sampai ayat 33. Okey. Di mana bila kuda itu sangat letih, pergi lari ke utara, tiba-tiba dah hilang. Tawarat bil hijab. Kuda berkenaan telah hilang sebab dia dah lari sampai ke gunung. Gunung tu jadi hijab. Nabi Sulaiman dah tak nampak dah kuda-kuda tu. Lajunya, jauhnya. Lalu Nabi Sulaiman perintahkan kepada kaki tangannya, rudduha alayya. Bawa kemari kuda-kuda berkenaan. Kasihani mereka. Bawa balik kuda-kuda berkenaan. Aku telah luluskan dia sebagai kaki tangan aku. Aku telah luluskannya untuk berkhidmat dengan tentera-tentera terbaik aku. Dan bila kuda-kuda berkenaan sampai pada Nabi Sulaiman, fatafiqa. Nabi Sulaiman
pergi kepada kuda berkenaan melakukan mashan bisuki wal a'naq. Mashan artinya sapu di bahagian a'naq, leher, as-suq, sapu di bahagian betis. Inilah dalil yang ketiga, pendapat yang kedua saya sebut tadi. Iaitulah ayat ini, kalau mengikut pendapat yang pertama, kita hormati pendapat yang pertama, mereka menyatakan ayat 33 menunjukkan kuda-kuda ini benar-benar telah melalaikan saya daripada menunaikan solat asar. Maka saya akan sembelih kuda-kuda ini sebagai korban dan diberikan daging-dagingnya kepada fakir miskin. Ya, anda boleh lihat ya, pendapat yang kedua ini bukan sekadar menyebut haiwan-haiwan ini dikorbankan, tetapi daging-dagingnya diberikan kepada fakir miskin. So nampak ada benda baik jugalah Nabi Sulaiman buat. Tetapi pendapat yang kedua yang mengkritik pendapat yang pertama, saya lihat mereka berkata berikut. Apa salah binatang tu? Faham tak? Apa salah binatang tu sampai dikorbankan? Ini pendapat yang kedua. Dan mana mungkin seorang Rasul yang seharusnya kalau melakukan kesilapan, blaming yourself, not that animals. Bukan binatang tu. Apa salah binatang tu? Itu nombor 3. Hujah mereka. Ya. Nombor 4, hujah pendapat yang kedua ini adalah perkataan mashan, kalau kita takwilkan sebagai sembelih, sedangkan hakikatnya saya mudahkanlah. Kalau Quran kata mashan, kita pegang pada mashan, iaitu sapu. Jangan takwil kepada sembelih selagi tak ada dalil yang menyokong perkataan mashan boleh membawa makna menyembelih. Perkataan mashan, perkataan masaha mesti dirujuk dalam Quran. Ada tak dalam Quran, dalam hadis, dalam pertuturan orang-orang Arab, mashan ini boleh membawa masuk menyembelih. Katakan orang Arab memang kinayahkan mashan kepada sembelih. Tetapi yang lebih utama daripada pertuturan orang Arab adalah Quran sendiri. Quran, wallahu alam. Tetapi pernah tak Quran bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Mute kan Terima kasih. Jadi Quran tak pernah sebut mashan merujuk wallahu alam, ni saya tak study lagi ni, tetapi pendapat menyatakan mashan kalau ia bermakna sapu, kita pegang pada sapu, bukan sembelih, melainkan ada dalil. Jadi usap tak sama dengan sembelih. Jadi ini kata para ulama kita, bila kuda-kuda tu datang, Nabi Sulaiman usap betis, usap leher, itu tandanya apa? Bukan tanda nak sembelih. Ya, usap-usap lepas tu sembelih. Tak. Usap itu tanda apa? Sayang, hormat, dan orang panggil acknowledge dia punya kepenatan. Ya. So Nabi Sulaiman sembelih apa kak? Aha. Ya. Boleh kak? Saya setuju. Kak Rozi, setakat saya faham Kak Rozi sebut tadi, Kak Rozi boleh berpegang, kalaupun tidak Kak Rozi kan, boleh berpegang pada pendapat yang pertama. Pendapat pertama pun kita dapat pengajaran, iaitulah berkorban atas dasar cinta, kita korbankan binatang-binatang tertentu. Tetapi kita bercakap pasal ayat 33. We need to focus pada ayat 33. Di mana haiwan-haiwan ini adalah sangat talented, very high potential. Dan wajarkah seorang komander yang bijaksana, seorang rasul yang penyayang, seorang rasul yang mementingkan perjuangan ini mencapai kemenangan, seorang rasul yang mementingkan bala tentera yang cekap dan pantas, tiba-tiba haiwan yang begitu hebat potensi disembelih begitu saja? Saya tak berani tafsir macam tu. Dan saya tak sarankan akak buat tafsiran macam tu. Sembelih nafsu ini
bagi saya kita dah lari. Soal kalau pengajaran dia sembelih hawa nafsu, kalau pengajaran tak apa, tapi kalau akak tafsirkan mashan, bukan akak lah. Kalau kita ambil pendekatan orang-orang batiniyah, orang panggil tafsir sufi, tafsir isyari, iaitulah penyembelihan Bani Israel pada Baqarah itu sembelih hawa nafsu. Itu bukan tafsir, itu tafsir yang berbahaya. Tak boleh tafsir macam tu. Tetapi kalau akak sebut sebagai pengajaran, oh saya kena sembelih hawa nafsu saja, itu tak apa kak. Tapi kalau akak sebut mashan, arah sembelih hawa nafsu, salah. Jadi tak apa kak, kita belajar hari ni insya-Allah. Okey, kembali kepada perbuatan Nabi Sulaiman, sentuh, sapu. Saya tak berani kata sembelih kerana kita perlu study perkataan mashan dalam Quran. Dia ada kaedah, dia ada metodologi dalam tafsir ni. Ya. Dan satu lagi hujah. Selain daripada hujah menyatakan mudahnya orang yang, saya nak kata macam mana? Orang for flat datang kepada company Rumah Ngaji Johor. Dan budak ni bukan setakat for flat, tetapi memang hafaz Quran. Dan dia sangat cemerlang dalam kerja-kerja persatuan. Dan tak ada calon lain macam dia. And then anda sembelih dia. Quote in quote anda sembelih dia. Nyah keluar, saya tak perlu ke orang macam ni. Lalu kita pun ambil kuda-kuda yang tak ada kompetensi. Kuda-kuda yang slow motion. Wajarkah seorang yang dipuji Allah sebagai ni'mal abdi? Jangan lupa, ni'mal abdi adalah muqaddimah dan frame kepada cerita Nabi Sulaiman ini. Jadi, macam mana kita nak puji Nabi Sulaiman dalam hal ni? Macam mana kita nak puji Nabi Sulaiman dalam hal ni? Bagi saya, ayat 33 ni bila jadi ayat Quran, saya jumpa sebab nak puji Nabi Sulaiman. Iaitulah, kenapa penunggang kuda profesional, lepas dia tunggang kuda, dia usap kuda, leher kuda, betis kuda. Dan tanya diri kita, ada tak orang yang bekerja untuk kita untuk sampai destinasi? Ya, kita tak ada kuda, tetapi kita ada kaki tangan, kita ada human resource yang bantu kita untuk sampai ke destinasi. Yes, terima kasih Kak Rozi, cemerlang. Saya tertanya-tanya Kak Rozi, kenapa sampai jadi ayat Quran? Perbuatan Nabi Sulaiman usap kuda tu sampai jadi ayat Quran. Quran ini kan petunjuk. Dia nak tegur kita. Lalu saya bila ambil pendapat yang kedua, saya merasakan ibrahnya menyebabkan saya kata memang patut kita puji Nabi Sulaiman, ni'mal abdi. Dia buat sesuatu yang kita tak buat hari ni. Apa dia? Reward. Kalau kuda Nabi buat macam tu, kita tak payah bincanglah pasal gaji bala tentera beliau. Pasal psikologi bala tentera beliau. Pasal hari cuti bala tentera beliau. Pasal waktu pulang pada keluarga sekejap pada tentera beliau. Kalau kuda dia buat macam tu, kita macam mana? Ni nak ujung tahun ni kan, ada tak allowance khusus untuk staff? Kan? Ada tak bonus-bonus untuk psikologi staff kita? Ya, orang panggil menjinakkan psikologi supaya dia bekerja bukan sebab arahan. Dia bekerja kerana teruja dengan kredibiliti dan kepimpinan kita. Tak adakah untuk Tia bukan untuk saya Kak. Bismillah. Okey. Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuki wal a'naq. Lalu inilah kisah yang pertama Nabi Sulaiman yang berakhir dengan baginda menerima kuda ini sebagai bala tentera baginda dan bersiap sedia untuk pendapat yang ketiga. Dah bersedia ke belum? Untuk mengenal pasti anda bersedia ke tidak, saya nak tanya balik. Pendapat pertama apa dia? Kak, macam mana Kak cakap kalau Kak tak unmute? Ya, Hajah Juriah. Pendapat pertama apa dia Kak Hajah? Cemerlang. Catatan akak cemerlang, ingatan akak cemerlang. Nombor dua? Dan bahkan
sebaliknya, tengok kuda menyebabkan dia zikrullah. Itu kefahaman kita. Okey, nampaknya semua dah bersedia untuk pendapat yang ketiga. Dan ini pun pendapat yang bagi saya kuat tau. Ya, pendapatnya macam ni. Dia duduk kat tengah-tengah. Pendapat ini dia duduk kat tengah-tengah antara dua pendapat tadi. Pendapat yang pertama menyatakan Nabi Sulaiman terlupa. Ingat tak? Pendapat yang pertama. Nabi Sulaiman terlupa untuk zikrullah. Tetapi tak adalah sampai tak semayang asar. Tapi tak adalah sampai ke satu tahap nak menyalahkan binatang. Tidak. Tetapi kita kena admit. Kita kena admit sisi kemanusiaan yang tidak membatalkan kemaksuman. Nabi hanya terlupa nak zikrullah. Bukan terlupa nak semayang. Dan pendapat yang ketiga ini menyatakan sebab itulah Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Baqarah As-salatul wusta. Suratul Baqarah, Allah saya tak ingat dekat ayat berapa. Sekejap, saya dah jumpa dah nota saya. Sekejap saya buka pada akak-akak semua. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 238. Jumpa tak? As-salatul wusta. Nampak tak, Kak? Tia, nampak tak? Saya tak tahu saya buka ni boleh nampak tak pelajar-pelajar semua. Cantik. Hafizu ala salawat. Jaga solat awal waktu. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam menurut pendapat yang ketiga, saya baca daripada Mausu'ah Tafsir Maudhu'i, beliau bukanlah sampai ke satu tahap tak semayang, jauh sekali, ataupun akhir pun tidak, takhir pun tidak. Baginda cuma distracted. Dan baginda walaupun distracted dengan kuda, tapi bukanlah menyebabkan baginda melihat keduniaan. Baginda still melihat kuda tu memberi pengajaran. Dia tengok kuda menyebabkan, ya Allah, aku terlupa untuk menyebut nama Tuhanku, untuk mengingati Tuhanku. Terlupa, biasalah. Bukan sengaja. Yang sengaja tu, ya saya. Kita sebut wow. Kita sebut wow. Kita terlupa sebut subhanallah. Anak kita peringatkan mama subhanallah, okey. So, yes, betul Kak. Betul. Saya punya pandangan saya betul. Kita normal, benda tu normal. Hatta Nabi SAW pernah tak terlupa sebut insya-Allah? Pernah. Sebab tu turun suratul Kahfi. Bukan nak kata Nabi buat salah. Dan bukan nak menunjukkan Nabi tidak maksum. Nabi still maksum. Sebab Nabi bukan buat dengan sengaja. Hadis Sahih Bukhari, Nabi Sulaiman pun terlupa sebut insya-Allah bila dia kata malam ni aku akan tawaf 70 orang perempuan isteriku dan akan lahirkan 70 orang mujahidin. Baginda lupa sebut insya-Allah. Lalu tidak melahirkan seorang pun daripada anak-anak baginda. Tak ada lahir pun daripada 70 orang tu. Jadi itu satu. Nombor dua, salatul wusta, suratul Baqarah bagi perhatian. Sebab apa? Yahudi sangat culas ke istilah yang betul, mudah lalai dalam hal-hal solat asar. Tahu tak kenapa perintah solat asar ni diberi penekanan dalam surah Al-Baqarah? Sebab suratul Baqarah ni nak lahirkan kaum muslimin ummatan wasatan. Ini juga perkataan wusta. Ummatan wasatan ni jangan perangai Yahudi, jangan perangai Nasrani. Antara perangai Yahudi adalah mereka sangat culas. Walladzina hum an salatihim sahun. Mereka sangat tak pandang solat asar, juga solat-solat yang lain. Sebab apa? Bagi mereka bisnes. Sebab apa? Waktu asar, waktu tutup kedai. Waktu inilah kita akan buat final sale, final discount. Kita akan buat apa jua cara, sebab zaman Arab dulu mereka tak nak bawa balik barang-barang ke rumah. Beban banyak daripada pagi tadi, takkan nak bawa balik barang-barang yang sama.
Dan kalau anda berniaga pun pukul 6 petang, pukul 7 petang nak tutup kedai, tiba-tiba datang orang nak beli goreng pisang. Kita kalau boleh nak bagi semua terus sebab kita nak tutup kedai, betul tak? Kita bagi macam-macam untuk tutup kedai. Tetapi Allah Ta'ala subhanallah menyebut pada kita jangan sampai gairah kepada dunia, sampai nak duit, sehingga kau jadikan sembahyang asar pukul 7 petang. Sampai pukul 6 petang. Kayu ukur seorang mukmin adalah dia tidak terlalu keduniaan. Dia akan awalkan solat asar. Walaupun dia berada di fasa patutnya tutup kedai. Sebab tu, wal asri, surah Al-Asar dikaitkan dengan rugi. Dan siapa yang selamat daripada rugi? Sebab waktu asar, waktu peniaga Arab akan hitung duit. Rugi ke berjaya hari ni? Kalau macam rugi, saya kena buat lagi, saya kena customer always right. Sedangkan yang sepatutnya Allah always right. Allah dulu, baru customer waktu asar. Dan jadi bila datang cerita Nabi Sulaiman, dia mengingatkan kita, Nabi Sulaiman pernah diuji dengan waktu asar. Jadi kita kaum muslimin mesti melihat pengajaran pada Nabi Sulaiman, waktu yang mudah kita beralih perhatian kepada dunia. Sebab apa? Nabi Sulaiman, dia bukan berniat buruk. Kuda ini akan membantu kerajaan Islam akan mara ke depan. Kuda ini akan membantu perjuangan Islam lebih hebat, insya-Allah. Salah ke niat macam tu? Tak salah. Tetapi ada yang lebih utama. Solat dulu. Dan menariknya akak-akak, abang-abang tak ada akak-akak. Ayat ni duduk sebelum ayat perang. Ayat Baqarah 238 sebelum ayat perang. Dan selepas ayat nikah kahwin, perceraian. Cuba belik baca. Belik baca 3B. Ayat ni, ayat Allah perintah sembahyang asar, jaga elok-elok. Dan jaga sembahyang ni duduk lepas cerita pasal perceraian. Orang yang bercerai dengan isterinya tak sempat disetubuhi macam mana hukum syaraknya. Lepas tu datang perintah solat asar. Lepas tu datang cerita pasal perang, pasal Talut, pasal Jalut. Rupanya sebab apa? Seseorang boleh berkonflik dalam rumah tangga, dia sanggup menzalimi isteri demi harta dan kekayaan. Seseorang boleh berperang dengan tujuan yang salah bila harta menjadi tujuan. Maka kat tengah-tengah tu, Al-Wusta di kat tengah-tengah tu, Allah Ta'ala kata, pun dekat tengah-tengah ayat 238, dekat tengah-tengah ayat 238, Allah Ta'ala kata, jangan gairah sangat dalam hal-hal harta. Dalam rumah tangga, cerai pun jadi macam tu lah. Sebab nakkan harta, memikirkan duit perut semua. Dalam perang pun jangan macam tu. So, RNR kamu adalah semayang dan buat hubungan dengan Allah dengan baik. Jangan terlalu nak kejar. So, Nabi Sulaiman tak salah. Cumanya Allah jadikan cerita itu sebagai peringatan kepada Nabi Sulaiman supaya jadi lebih baik daripada tahap yang dah baik. Ya, jadi saya harap para pelajar dapat ulang baliklah rakaman ni kalau agak tinggi apa yang saya sampaikan, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan ada banyak pengajaran daripada 3 pendapat yang telah saya kongsikan, insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan? Satu lagi, antara hujah pendapat yang kedua menyatakan tak wajar Nabi Sulaiman sembelih kuda-kuda perang berkenaan sebab dia harta kerajaan. Dia tidak semudah-mudah itu seorang pemerintah boleh buat begitu. Dia macam cerita popular tapi tak sahih. Pernah dengar tak cerita Tariq bin Ziyad mengarahkan tenteranya untuk bakar semua kapal-kapal supaya mereka tidak berundur ke belakang? Tak pernah dengar? Tadi baru cerita, tak dengar lagi. Jadi bila saya dah cerita, mana baru dengar lah. Tariq bin Ziyad, cerita popular sebab ada filem pun. Dia mengarahkan tenteranya bakar kapal-kapal kita ini supaya kalian tak fikir nak balik semula pada keluarga. Cerita tu tak betul pun. Cerita tak sahih tapi cerita popular supaya menunjukkan semangat jihad para mujahidin menyebabkan Andalus jatuh ke tangan orang Islam. Sebab kapal tu harta government. Siapa Tariq bin Ziyad mengatasi khalifah untuk bakar harta kerajaan? Macam tu juga kuda yang diberikan kepada kerajaan. Macam mana mudah-mudah kau buat keputusan untuk dibunuh atas nama sembelihan lah, atas nama korban. Jadi itu antara pendapat. Saya nak kata semua pendapat-pendapat ini kita hormati dan anda tak salah dan jangan kecam sesiapa yang berpegang pada mana-mana pendapat. Hormat.
Dan menarik lagi, Rasulullah pernah terjadi satu peristiwa membabitkan sembahyang asar, iaitulah ke arah memerangi Yahudi Banu Quraizah. Peristiwa tu panjang lebar, saya tak ada masa nak hurai, tetapi peristiwa tu menunjukkan bolehnya berbeza pendapat. Cerita berlaku zaman Nabi membabitkan sembahyang asar. Kita nak sembahyang asar kat mana ni? Rasulullah suruh kita sembahyang asar dekat Banu Quraizah, dekat perkampungan Banu Quraizah. Tapi dah nak maghrib ni. Maka camp yang pertama kata, ini maksud Nabi bergegas. So sembahyang dulu and then bergegas. Poin Nabi bergegas. Tetapi ada sahabat ambil kefahaman zahiriyah, ambil kefahaman secara zahir, iaitulah kita boleh qada di waktu maghrib kerana adanya kepentingan yang lebih utama menurut Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah kata kedua-duanya mendapat ganjaran. Jangan dicela kedua-duanya. So babak tu membabitkan sembahyang asar, dan babak hari ini pun membabitkan sembahyang asar. Subhanallah. Jadi itu sajalah untuk saya sejam ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan. Terima kasih juga yang menonton.